الحمد لله القائل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمعلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Tajuk khutbah pada hari ini ialah zakat payung asnaf. Hadirin yang berbahagia, masyarakat selalu keliru siapakah yang layak menerima zakat. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa hanya ada 8 golongan sahaja yang boleh menerima santunan zakat. Sebagaimana maksud firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 60 yang dibacakan di permulaan khutbah tadi. Sesungguhnya sedekah-sedekah yakni zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan amil-amil yang mengurusnya dan orang-orang mu'allaf yang dijinakkan hatinya dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya dan orang-orang yang berhutang dan untuk yakni dibelanjakan pada jalan Allah dan orang-orang musafir yakni yang keputusan dalam perjalanan. Ketetapan hukum yang demikian itu ialah sebagai satu ketetapan yang datangnya dari Allah. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maknanya, hanya mereka yang termasuk ke dalam golongan di atas sahajalah yang layak. Ibu tunggal, anak yatim, gelandangan maupun warga emas hanya layak jika termasuk ke dalam salah satu asnaf. Contohnya, ibu tunggal yang miskin dibantu atas sifat kemiskinannya, bukan kerana sifat ibu tunggalnya. Syarak juga amat memberikan keutamaan kepada asnaf fakir, miskin dan mu'allaf. Maka mereka telah menerima pakej bantuan yang menyeluruh agar dapat keluar daripada kemiskinan dan tidak selamanya bergantung kepada bantuan. Antara bantuan itu ialah sara hidup bulanan, perumahan yakni sewa, baik pulih dan bina baharu, pendidikan yakni prasekolah hingga ke universiti dan ekonomi untuk menjalankan perniagaan. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita membayar zakat pendapatan di luar negeri daripada tempat kita berkhidmat? Ketahuilah bahawa zakat pendapatan mestilah dibayar di tempat di mana kita berkhidmat dan mencari rezeki, mahupun kita menetap di luar daripada daerah tempat berkhidmat. Perkara ini telah dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir bahawa maka sekiranya yang berkaitan dengan zakat harta, maka yang diraikan dalam hal ini adalah tempat harta dan bukannya tempat tinggal orang yang memiliki harta tersebut. Sandaran ini menunjukkan keutamaan membayar zakat di tempat seseorang itu mencari rezeki. Ini adalah kerana fakir miskin di kawasan tersebut adalah lebih berhak untuk menerima zakat daripada hasil yang ditunaikan oleh pembayar zakat di kawasan tersebut.
Ini berdasarkan keputusan Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor yang diwartakan pada 9 Mei 2002 telah menjelaskan bahawa semua umat Islam yang tinggal atau bekerja di Selangor hendaklah membayar zakat pendapatan kepada Pusat Zakat Selangor. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, pengurusan zakat Selangor amat menjaga amanah dalam urusan zakat. Segala peruntukan yang dibelanjakan tidak disembunyikan dan dilaporkan setiap tahun. Aspek agihan jadi keutamaan agar para pembayar tahu ke mana wang mereka diagihkan. Pada tahun 2022 misalnya, RM1.05 bilion telah diagihkan kepada semua asnaf. Ia meliputi RM207.2 juta untuk fakir, RM360.8 juta untuk miskin, RM131.4 juta untuk amil, RM52.2 juta bagi mu'allaf, RM22.9 juta bagi riqab, RM90 juta bagi gharimin, RM183.9 juta bagi fi sabilillah dan RM0.9 juta bagi Ibnu Sabil. Melalui program pembangunan sosial misalnya, RM627.75 juta dibelanjakan dan memberi manfaat kepada 162,000 keluarga asnaf dan 444 buah institusi. Lebih membanggakan, seramai 6,000 orang asnaf keluar dari kemiskinan dan menjadi usahawan. Di dalam program pembangunan pendidikan pula, RM58.3 juta telah dibelanjakan dengan 95,954 penerima dari prasekolah hingga universiti dan meliputi bidang pengajian seperti pengajian Islam, perubatan, kejuruteraan dan sebagainya. Bagi penghafaz Al-Quran, derma siswa hufaz berjumlah RM11.1 juta telah diterima oleh 5,234 orang penghafaz Al-Quran. Melalui tunas usahawan asnaf Selangor pula, 1,228 asnaf fakir dan miskin di Selangor berjaya menjadi usahawan dalam pelbagai bidang. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, di Selangor sebenarnya terdapat ramai sekali ikon asnaf zakat yang menempa nama sebagai manusia tauladan. Antara ikon asnaf berjaya di Selangor ialah Profesor Madya Datuk Dr. Haji Farid Rawi bin Abdullah yang kini merupakan Naib Chancellor Universiti Islam Selangor, UIS. Beliau antara contoh asnaf mu'allaf yang dibantu dari awal keislamannya sehinggalah akhirnya berjaya mengangkat martabat dirinya setanding malah lebih tinggi berbanding orang lain. Malah hari ini beliau sering menjadi sumber inspirasi kepada ramai pihak dalam mencipta kejayaan walaupun berstatus mu'allaf. Kita juga boleh berbangga dengan anak-anak asnaf yang sudah melepasi gerbang universiti, menggondol ijazah dan seterusnya menjawati pelbagai pekerjaan, menjadi doktor, guru, pensyarah, jurutera dan sebagainya. Mereka membuktikan bahawa zakat yang disalurkan memberikan kesempatan untuk mencipta anjakan dalam kehidupan. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, hakikatnya dengan kemampuan mengagihkan zakat sebanyak RM1.05 bilion dan kutipan zakat sebanyak RM1.07 bilion pada tahun 2022 jelas menunjukkan pengurusan zakat Selangor benar-benar dipercayai di negara ini. Semua ini diperolehi dengan penuh perjuangan. Sejajar dengan usia 30 tahun zakat Selangor pada tahun 2024, maka pengurusan zakat Selangor sedar bahawa kunci kejayaan ini adalah dengan istiqamah memberikan khidmat yang terbaik, khususnya dalam aspek agihan zakat. Apabila pembayar zakat berpuas hati, mereka akan terus setia menunaikan zakat. Pengurusan zakat Selangor juga menjadi contoh kepada banyak negara seperti Indonesia, Thailand dan banyak lagi. Mereka teruja melihat inovasi zakat di Selangor dan memberi manfaat yang cukup banyak kepada umat Islam. Maka untuk memastikan kejayaan ini berkekalan, ia perlu terus mendapat sokongan semua pihak.
Cara yang mudah, laporkanlah kepada Zakat Selangor jika didapati ada orang-orang yang layak dibantu, dan buanglah sikap secara sebarangan menularkan isu-isu zakat di media sosial. Muslimin sekalian, khatib menyeru agar kita sama-sama berganding bahu memperkasakan zakat di negeri ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu membela agama Allah, nescaya Allah membela kamu, yakni untuk mencapai kemenangan dan meneguhkan tapak pendirian kamu. Ingatlah, setiap usaha kita meringankan beban umat Islam yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk meringankan beban kita. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang membebaskan seseorang daripada kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskannya daripada kesusahan pada hari kiamat. Sesiapa yang memudahkan orang yang dalam kesusahan, maka Allah akan memudahkan di dunia dan di akhirat. Sesiapa yang menutup aib saudaranya yang Islam, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan membantu hamba selagi mana hamba itu membantu saudaranya. Riwayat Muslim. Hadirin sekalian, mengakhiri khutbah kali ini, berikut adalah beberapa perkara yang boleh dijadikan pedoman. Pertama, umat Islam hendaklah memahami bahawa zakat itu amat besar peranannya dalam memayungi kemaslahatan umat Islam. Kedua, umat Islam juga perlu sedar bahawa pengurusan zakat yang baik akan menatijahkan kebaikan kepada umat Islam di negeri ini. Ketiga, Zakat Selangor selaku institusi yang diamanahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor untuk menguruskan zakat perlulah diberi sokongan moral dan material agar dapat menjalankan fungsinya dengan sebaik mungkin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat sedang mereka rukuk, yakni tunduk menjunjung perintah Allah. Surah Al-Maidah ayat 55. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.